merupakan satu cara hidup masyarakat di Malaysia yang mempunyai pelbagai budaya. Ia juga adalah satu proses perkembangan sasiah, semangat serta usaha sesuatu masyarakat dalam sesuatu kelompok. Melalui etimologi perkataan budi budaya, iaitu yang bermaksud budi dan daya, iaitu budi adalah aspek dalaman manusia yang meliputi akal dan nilai, manakala daya pula merupakan aspek lahiriah manusia yang meliputi hasil usaha dan hasilan. Di samping itu, konsep budaya adalah sesuatu yang akan membandingkan perbezaan antara sesuatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sejak beribu abad yang lalu, etnik Bisaya atau bangsa Bisaya telah wujud dan mereka tinggal di Borneo, Sabah. Mereka merupakan etnik yang disegani dan dihormati oleh kaum lain di Sabah. Sebelum kedatangan Islam, mereka telah mengamalkan animisme, tetapi sekarang majoriti daripada mereka telah memeluk agama Islam. Namun begitu, mereka masih lagi mengekalkan budaya adat resam nenek moyang mereka dalam kehidupan seharian. Antara aspek yang masih dikekalkan dan diwarisi sehingga kini adalah aspek perkawinan, pakaian tradisional, dan sebagainya. Salah satu aspek budaya etnik Bisaya Muslim ialah perkahwinan. Kumpulan kami telah menemu bual Puan Ainan untuk mengetahui proses sebelum, semasa dan selepas dalam upacara perkahwinan. Hasrat ino diberitahu dalam kata-kata kiasan. Contohnya, usak lam kabun muyunyo, kalau enjo pahawa jelma, ampunno, muncul nokan dijami. Yang bermaksud, ada bunga dalam taman kamu atau seandainya belum ada yang punya, elok diberikan kepada kami. Tapi kalau Jamin dah terima lamaran Ino, Jamin nolak secara rendah diri. Pasal Jamin dah mau keluarga Yoro balas dendam. Kalau terima, Jamin perlu seminggu untuk berbincang pinangan lagi. Tapi Jamin sebagai tutua tidak boleh paksa anak kami, menasihati saja. Yang kedua, Basura menentukan mas kahwin. Pada adat tertentu, rombongan pihak Mianai akan datang ke Alai Kekimo untuk membincangkan hal perkahwinan. Rombongan Mianai biasanya diketuai oleh Yama dan diiringi oleh Ummu Ustari Mianai Ino. Pada adat yang sama, tua-tua lo ada sebelum Ino, Jamin pihak Kekimo bincangkan mas kahwin dan orang yang perlu diberi hadiah yang dipanggil Jelamu Kesabit. Pada adat yang ditentukan Ino, bila pihak Mianai mikot, kami menghidang jamuan ringan dan kedua pihak akan berdundun sesama Yoro. Pihak Mianai mesti duduk di ruang tengah dan pihak Kekimo di ruang dalam. Lepas dapat kepastian kesetujuan Kekimo, biasanya Mianai akan bagi Kekimo cincin untuk menunjukkan pertunangan sudah dilakukan. Lepas itu kami akan bagi tahu pihak Mianai mas kahwinnya. Pertama, wang baling sebanyak 100. Yang kedua, seekor kerbau untuk disembelih semasa majlis atau ganti duit 800. Yang ketiga, belanja hangus 500. Yang keempat, kumbang tandu, artinya tanda kahwin, sebiji gong atau diganti dengan wang 50. Yang kelima, hadiah untuk jelama kesabit untuk 4 jelama, 2 dari pihak Yama Kekimo dan 2 dari pihak Indo Kekimo. Tapi onjok lebih 50 untuk setiap bioro. Upacara tualong ada treatment saw yang bermaksud mengantar suami dilakukan di alai rumah Kekimo. Seminggu sebelum Ino, pihak Kekimo akan mengemas alainya dan pihak Mianai akan mengantar wang belanja hangus dan seekor kerbau. Tapi sekarang ini kerbau mahal, jadi jarang diantar. Pada adat perkahwinan, Ummu Ustari pengantin Mianai akan berkumpul di rumahnya awal dondong. Kemudian diberi jamuan sederhana oleh pihak Mianai. Mereka berangkat ke alai pengantin pada waktu madang. Di rumah pengantin Kekimo, beberapa adat sebelum Ino akan sediakan masakan untuk menjamu tetamu dengan pertolongan Ummu Ustari yang terdekat dan juga sumbangan wang dari jiran dan saudara mara. Semasa perkahwinan Ino, ada tiap muzik tradisional khas Bisaya. Kemudian rombongan Mianai dijemput makan. Kemudian penyerahan wang kepada pihak Kekimo. Upacara ini merupakan pengujian pasal Tuhan. Berlangsung di alai suami. Turi kedua-dua akan nyamak pegangan kedua belah atas. Tujuannya untuk menguatkan perkahwinan. Turi nakun suami akan membasuh hati si Yoro dengan air disimpan dalam bilik putih untuk melambangkan kesetujuan pasangan ini. Selepas Ino, pasangan diminta untuk membahagikan sehelai daun sirih dan memakannya. Turi diminta membuang air sirih di celana.
Yang terakhir sekali, nguli angai yang bermaksud mendapat alamat buruk. Dua atau lepas bagu artis, nguli angai itu untuk menandakan kepulangan pasangan ino ke alai suami buat pertama kali secara rasmi. Yoro akan modok di alai suami selama 2 tolong mentuang sebelum berpindah ke alai lain. Nguli angai itu untuk menghapuskan apa-apa angai yang anda baik dan supaya pasangan ino ia selamatkan. Walaupun majoriti etnik Bisaya Muslim di Sabah telah memeluk agama Islam, masih terdapat cabaran dalam mereka mengekalkan agama, adat istiadat dan budaya mereka. Ini kerana masih terdapat sesetengah warga yang belum memeluk Islam. Perbezaan agama dan pegangan dalam kalangan ahli keluarga boleh menimbulkan banyak konflik sekiranya mereka tidak menghormati agama dan kepercayaan masing-masing. Kami juga telah menemubual seorang lagi interviewer daripada etnik Bisaya yang bernama Aiman untuk mendapatkan maklumat dan gambaran umum berkaitan etnik Bisaya Muslim di Sabah. Ayo saksikan sesi temubual ini. Terima kasih kepada Aiman sebab sudi join luangkan masa untuk interview kita pada malam ini. Jadi boleh saya mulakan interview kita? Boleh. Okey. Soalan pertama yang saya ingin tujukan kepada Aiman adalah, bolehkah Aiman kongsikan sedikit mengenai pengenalan atau sejarah Bisaya Muslim di Sabah? Ya, boleh insya-Allah. So, masyarakat Bisaya ni asalnya daripada kampung Pepuluh, Brunei, dan kemudian telah berasimilasi dengan masyarakat dusun. Kemudian pada akhir tahun 80-an dan 90-an, mereka ini telah berasimilasi pula dengan masyarakat Melayu di Brunei. Dan untuk pengetahuan saudari berdua, kelompok Bisaya Muslim ni terdiri daripada pribumi Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Selain itu, penempatan utama mereka adalah di kawasan Beaufort, iaitu di sepanjang Padas Damit, Sungai Padas dan juga Grama. Pada abad ke-13, etnik Sabah juga dikatakan antara penduduk pertama yang menerima dan menganut ajaran Islam di Borneo Utara. Kini sebanyak 90% masyarakat Bisaya di Sabah merupakan penganut agama Islam. Manakala di Sarawak pula kebanyakannya masih menganut agama Kristian. Adakah wujudnya cabaran yang dihadapi daripada penerimaan masyarakat di sekeliling atau kawan-kawan Aiman sendiri di universiti sebagai kelompok minoriti? Okey. Sebagai seorang penuntut di salah satu di universiti tempatan di Semenanjung, alhamdulillah bagi saya penerimaan rakan-rakan di sini adalah sangat baik dan sangat positif, terutamanya penerimaan daripada rakan-rakan sekelas saya sendiri. Mereka bukan sahaja menerima dengan baik, tetapi mereka juga suka untuk belajar dan menggunakan bahasa serta logat Sabah ketika berkomunikasi sesama sendiri. Betul. Apakah cadangan Aiman untuk mengekalkan tradisi bahasa masyarakat Bisaya di Sabah ini? Pada pendapat saya, adalah amat penting untuk setiap masyarakat Bisaya tu memainkan peranan masing-masing secara berterusan untuk mempertahankan bahasa dan budaya etnik Bisaya dalam zaman moden, zaman kini. Seperti mana yang kita semua tahu, bahasa dan budaya ini merupakan identiti bagi sesebuah masyarakat. Oleh itu, amat penting untuk kita memastikan agar ia tidak hilang di telan zaman. Dan saya teringat kata-kata salah seorang guru saya sewaktu sekolah menengah. Beliau pernah berkata, kalau bukan kita yang meneruskan budaya dan bahasa kita, siapa lagi yang akan meneruskannya dan mempertahankannya? Jadi itu sahaja cadangan daripada saya. Okey, betul lah tu. Bahasa kan satu identiti dalam satu masyarakat kan. Okay. Sekian sahaja interview daripada kami.
Terima kasih sebab sudi meluangkan masa. Kita berhenti sampai di sini. Baik, kesimpulannya, etnik Bisaya ini sama ada Muslim ataupun tidak sememangnya kian terhakis dan budaya yang dibawa oleh mereka ini tidak lagi diamalkan pada masa kini. Etnik Bisaya sememangnya masyarakat yang masih berpegang kepada identiti dan gaya hidupnya tersendiri. Hal ini dapat dilihat dengan pengamalan amalan adat rasam yang masih dikekalkan, terutamanya dalam perkara kebudayaan seperti perkahwinan, kematian serta pakaian tradisional yang dipakai oleh mereka. Oleh itu, kebudayaan yang ditampilkan oleh salah satu etnik minoriti di Sabah ini perlulah dipelihara dan dijaga, supaya kebudayaan mereka tidak pupus dan dapat mewariskan kebudayaan mereka yang unik ini kepada generasi yang akan datang.